Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to episode nombor 3 ya tuan-tuan dan puan-puan. Ya saya. Ingat lagi tak nama I? Nama dia siapa? Nek Yu. Ya, ingat Nama lagi tak I ada? siapa? Tok Dan. Jangan lupa ya. Ni kita nak masuk episod nombor 3 ni, tapi sebelum kita masuk episod nombor 3, seperti biasa kita kena berterima kasihlah kepada sponsor kita. Ya, Abang Sado. Firdaus Z. Nak cari rumah, carilah Firdaus. Nak beli rumah? Carilah Firdaus. Apa-apa pasal rumah, carilah Firdaus ya. Di Facebooknya apa Ayu? Firdaus Z. YouTube-nya apa Ayu? Firdaus Z. IG apa Ayu? Firdaus Jack Z. Jangan lupa Jack kat tengah tu macam macam Jack. Wait. Kalau nak telefon dia, telefonlah pada nombor 94592866. Lain. Masuk Melayu pula lagi. 94592866. Yeah. MRT dah nak sampai. Please stand behind the yellow line. Please stand behind the yellow line. Yeah. Please keep your social distance. Dia Melalut pula. Baiklah, kita kembali ke episod nombor 3 kita. Okay. Episod nombor 3 kita apa Ayu? Title for episode nombor 3 is Al-Quran Imamku. Kalau Al-Quran Imam You, I ni siapa? Benci lah. Alah, cia. Apa lah ni? Ini kan. Tapi ini lah, dah masuk 3 minggu ni puasa. How's your fasting month so far? It's been great actually. Alhamdulillah. So, korang dah puasa 2 minggu Ikan dah nak masuk 3 tiga apa? minggu lah ni. Masuk. Saya baru puasa 1 minggu. Sana. Perempuan je. Oh, lupalah pula. Terlupa pula. Lupa kan Lupalah ingat pula. 1 minggu tu saya tak boleh apa-apa. Lupa pula. Macam best pula tak puasa seminggu ya. Alah, seminggu je. Jealous lah pula. Astagfirullah, mana boleh jealous. Kita ni kerugian. Betul. Yeah. Nanti kena bayar balik, jangan lupa. Yes, okay. So, in this episode itself, they will actually talk about who's they. Ustaz Fatah dan Ustaz Adik dan Abang Syahid kita lah yang selalu tangkap handsome tu. Dia sedang handsome Tangkap handsome dengan songkok dia tinggi tu. Tinggi sampai ke langit. Ah. Okay. They will actually talk about peristiwa. Peristiwa yang dalam Al-Quran. They talk about how to finish the whole Al-Quran and within this entire month of Ramadan. Oh wow, okay. Yeah, they will also talk about Malam Nuzul Al-Quran. Malam Nuzul Al-Quran. Itu topik yang amat hebat sekali kalau kita It nak. will be very interesting. Yes, of course. Pasal kita ni pun tak tahu pasal Malam Nuzul Al-Quran ni, macam mana dia sampai, macam mana dia datang kan, ataupun erti sebaliknya kenapa ada title Nuzul Al-Quran pada 17 Ramadan. Jadi kita kena ambil tahulah pasal apa, lebih baik kita ambil tahu. Jadi jangan tak tahu kan. Yes, kalau kita tahu, orang tanya kita tahu. Macam, Nuzul Al-Quran ni ada tapi saya tak tahulah, kita belajar. Okay. Dah siap, boy pink. Weh, tukar baju. Abang Syahid pink kau. Ustaz Fatah dan Ustaz Siapa Adik tu? tengah standby notes. Jangan main-main, kita punya ustaz ni ada tahu Bukan credibility. calang-calang tau. Dia bukan sembur sesemacam, ada dia punya backup. Tengok Hello. Azin. Tengok muka sampai stres ni Ustaz Fatah ni. Since like they're waiting for us to end our jadi kita berbual kosong lohong ni. Kita tunggulah producer kan. Bila producer dah cakap go, kita akan kembali kepada Abang Syahid kita ya. Tapi kita tunggulah. Mereka tengah bersedia ni kan untuk menghiburkan anda. Aku pun dah belak tak tahu cakap apa. Okay, producer tu dah thumbs up tu. Dah. Dah. Okay, then we should just Abang Syahid. Your turn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam episod ketiga. Terima kasih Ramdan dan Ayu. Korang continue je lah gitu cerote kan. Kita macam biasalah, kita tunggu je kat sini. Okey, baiklah. Pada minggu lepas kita telah berbincang tentang soal jawab hukum agama, tapi hari ini kita akan membincang tentang Al-Quran, memandangkan malam ini adalah malam nuzul Al-Quran Ustaz .
di mana kita akan meraihkanlah Al-Quran. Al-Quran tu adalah kitab ayat suci daripada Allah Subhanahu Wa Taala sendiri diturunkan kepada kita. Jadi dalam masa 20 minit ni kita akan merungkai apa ni sebenarnya nuzul Al-Quran bagi mereka yang tidak pasti apa ni sebenarnya nuzul Al-Quran dan apakah sejarah dan peristiwa di sebaliknya. Jadi boleh kita mulakan dengan soalan-soalan kita? Boleh, sedia? insya-Allah. Masih kenyang lagi ke? Perut masih kenyang baru buka? Sedia, alhamdulillah. Dah 17 hari Ramadan ni kita puasa. Alhamdulillah. Ada macam ada turun sikit je. Biasalah orang tua. Tak adalah. Puasa memang gitulah. Kalau puasa besar tu lain macam. Jadi bagi mereka yang baru join kita, yang baru nak tengok episod kita ni, inilah Ustaz Adik dan Ustaz Fatah. Mereka adalah merupakan ustaz-ustaz yang berpengalaman. Dan juga yang ARS certified jangan takut mereka certified ustaz. Okey, baiklah. Jadi ni pasal nuzul Al-Quran ni. Jadi mesti banyak masyarakat kita mesti ada yang tak tahu apa ni sebenarnya nuzul Al-Quran. Jadi kalau boleh Ustaz Adik boleh terangkan tak peristiwa di sebalik nuzul Al-Quran ni? Baik, alhamdulillah. Ramai yang keliru. Keliru. Selalu keliru, malam Lailatul Qadar itu disamakan dengan nuzul Al-Quran. Tak betul. Itu yang pertama. Okey. Dia gantung dia gitu. Dia gini nak kena faham. Lailatul Qadar itu lain cerita, nuzul Al-Quran tu lain cerita. Nuzul Al-Quran itu 17 Ramadan. Wahyu yang pertama turun di Gua Hira. Itu nuzul Quran. Tapi baik, sebelum itu saya nak terangkan bagaimanakah Quran ini diturunkan. Proses dia. Ini Quran. Contoh, Allah memang dah siapkan ayat-ayat dia, surah-surah dia, kalimah-kalimah dia, segala macam firman Allah tu dah sedia. Dari Allah Ta'ala turun ke Lauh Mahfuz. Di Lauh Mahfuz, dari Lauh Mahfuz Allah transferkan, istilah saya transferkan Quran, downloadkan. Minta maaf lah ya, ni istilah zaman sekarang ya, yang tua-tua harap faham ya. Turun Al-Quran turun ke langit dunia yang dipanggil Baitul Izzah. Kata setengah ulama, Baitul Izzah ini adalah kiblat para malaikat. Dia bertentangan dengan Kaabah. Kalau dia jatuh, ini Baitul Izzah ni kalau jatuh betul-betul kelepuk di atas Baitullah. Kata sebahagian ulama. Jadi nanti boleh cek lah. Okey, jadi itu yang perpindahan, peralihan daripada Sidratul Muntaha, di Lauh Mahfuz di semua sana situ, terus turun ke langit dunia Baitul Izzah. Betul Ustaz Fatah? Inilah yang dipanggil malam Lailatul Qadar. Nobody knows. Tak ada siapa yang tahu. Nobody. You siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan marah, jangan sikit. Supaya otak awak fresh ya. Nanti fikir lain. Ustaz turun apa? Turun darah. Bukan. Jadi dari situ, bila dia dah turun di Baitul Izzah, itu yang ayat yang pertama. Surah Al-Alaq. Ayat 1 sampai 5. Ustaz Fatah? Iqra' Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Gerbak-gerbuk sampai habis ayat 5. Sadaqallahul azim. Itu turun wahyu pada 17 Ramadan. Turunnya itulah yang dipanggil nuzul Al-Quran. Yang sebelum tu perpindahan dari poin pertama, poin kedua di Baitul Izzah, itulah malam Lailatul Qadar. Sekian. Terima kasih. Jadi nuzul ni dia bahasa Arab lah. Bahasa Arab. Nuzul, apa maksud dia tu nuzul? Nuzul bermaksud penurunan, turunnya Al-Quran. Jadi nak diringkaskan, Al-Quran tu dia dah disiap lah. Dah siap. Dah cuma diturunkan peringkat-peringkat lah. Betul. Oh, okey. Dia sebenarnya macam skrip. Satu skrip ni Allah dah siapkan, semua dah tersedia daripada awal ciptanya, penciptaan tu sampai ke hari akhirat nanti semua dah ada. Jadi daripada situ dia turunkan sebahagian daripada itu Al-Quran. Itulah yang diturunkan tadi prosesnya sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu maaf saya mencelah. Tak boleh kita mencelah. Sebab itu dipanggil Quran ni kalamullah, bukan kalam makhluk. Betul. Dari Allah Subhanahu Wa Taala, original. Allah punya perintah, suruhan, larangan dan bijaksananya Allah Subhanahu Wa Taala ni, Ustaz Fatah, dia menurunkan ayat itu mengikut kesesuaian masa. Betul. Ada ayat yang terus turun
tapi digantikan dengan ayat yang lain. Ayat yang asal tu ada. Ada pula ayat yang Allah turunkan dulu pada Nabi dan sahabat menghafalnya. Besok pagi tidur, gone. She's gone. Ayat tu hilang kerana Allah dah gantikan dengan ayat yang baru. Itu kebijaksanaan Allah SWT. Dan Quran ni dihafal oleh banyak orang. Cubalah tanya nenek kita, nenek baca bismillah macam mana, terkata-kata nenek bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah dia tetap bunyi sama. Tidak berubah, kekal sampai hari kiamat. Satu orang baca Fatihah salah, kurang huruf waw. Satu dunia heboh tahu. Itu hebatnya Quran. Dari segi apa kata orang, penghafalannya tu sangat kuat. Jadi Quran ni memang kalam Allah. Saya jelaskan, kalam Allah, bukan kalam makhluk. Nah tu. Kalam tu apa? Kata-kata. Okay? Kalau kolam? Kolam? Kolam ada dua maksud, you know. Itu nanti kita tunggu forum kita yang rungkai lain. kan? Di Kita forum yang lain. rungkaikan di lain forum. Okey, baiklah. Al-Quran ni dia ada bermacam-macam mukjizat dan juga Al-Quran juga dapat memberi syafaat kepada kita. Jadi benarkah Al-Quran ni akan memberi syafaat kepada mereka yang rajin membaca dia? Surah ni Ustaz Fatah. Okey, baik. Bismillah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada moderator. Soalan yang sangat baik berkenaan dengan syafaat. Syafaat ini memang betul. Al-Quran akan menjadi syafaat kepada mereka yang membacanya kerana tertulis di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maaf, bukan tertulis. Terrekod telah dirakamkan di dalam hadis Rasulullah sehingga sekarang ni kita baca dikatakan daripada Abi Umamah Al-Bahili, seorang sahabat radhiyallahu anhu, dikatakan sami'tu Rasulullah, beliau mendengar kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Ni satu perintah yang mana Rasulullah suruh kita membaca Al-Quran. Kemudian diikuti fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an. Al-Quran tu sendiri akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat kepada mereka yang membacanya, li ashabihi, kepada mereka sahabat-sahabatnya, bermaksud kepada mereka yang mempunyai Al-Quran dan mempunyai ataupun orang itu yang membaca Al-Quran. Okey, baik. Itu adalah tentang syafaat. Tapi itu secara teori. Tapi praktikalnya, jangan kita sibuk nak katakan Al-Quran ni adalah satu syafaat dan kita nak inginkan syafaat tu pada hari kiamat. Tapi kita tanya diri kita, macam mana kita nak dapat syafaat itu? Adakah kita bersungguh-sungguh? Adakah kita betul-betul membaca dan mengaji? Ataupun kita lebih daripada itu? Sebaiknya kita nak mendapatkan syafaat apabila kita, kalau ikut hadis ini dikatakan memberi syafaat kepada sahabatnya, bukan sahaja membaca, bukan mengaji tetapi juga mengkaji. Jadi dia bermaksud, dia mengaji, kemudian dia mengkaji ayat itu, kemudian dia menerapkan dalam hati, dia mengamalkan dengan ayat itu. Jadi kalau orang yang selalunya akan hafal Al-Quran, dia pastinya akan ingat. Kalau orang macam kita ni adik, kita hafal kemudian lupa. Biasalah, nobody know bandit baca banyak sangat lagu tu. Banyak sangat TikTok TikTok lah. Saya pun dah terpengaruh dah. Tapi tak apa yang luar sana, TikTok. Betul. Sikit okey. Patah-patah tak apa, kesian. Nak bercakap, kita tok-tok kan. Allah, terselit ayam tadi kat sini. Ayam. Baik. Macam saya katakan tadi, yang penting kita punya sikap ni terhadap Al-Quran tu macam mana? Adakah kita betul-betul berdamping dengan Al-Quran ataupun kita berdamping dengan Al-Quran pada bulan Ramadan sahaja? Jadi kita perlukan konsisten, sebab bukan sahaja dalam bulan Ramadan tapi luar Ramadan pun kita kena membaca Al-Quran. Kalau kita tak baca Al-Quran tu, Al-Quran boleh menjadi syafaat, tapi dalam masa yang sama Al-Quran juga boleh melaknat ke atas diri kita. Kalau kita tidak mengamalkannya. Betul. Macam dia boleh mana jadi tu kalau hujah dilaknat alaina. Al-Quran tu? Bermaksud Al-Quran tu nanti pada hari kiamat dia akan maklumkan kepada Allah bahawa kita ni sebagai umat Islam kita tidak membacanya. Jadi bila perkara Dia itu berlaku, berhujah lah di hadapan Allah. dia menjadi berhujah kepada kita, berhujah ke atas diri kita. Bermaksud dia akan mengaku bahawa kita sebagai umat tapi kita tidak menjalankan, kita tidak pegang dengan Al-Quran, maka itu menjadi
satu laknat kepada diri kita. Na'udzubillah. Jadi ingat tu kita kadang-kadang bila kita orang kahwin selalu menghadiahkan Al-Quran Betul. Jadi Al-Quran tu janganlah biar kat atas robok je Kalau boleh bacalah pasal takut nanti di akhirat kelak macam Ustaz cakap tadi dilaknat Al-Quran. Allah kita elakkan pada tu. Saya tambah sikit dah mencela TikTok. Saya teringat ada satu hadis sebelum saya sebut hadis tu, kita ni kalau kita pergi makan, orang hidangkan kita dengan jamuan, kita bersungguh-sungguh. Betul? Oi, ada kuih, ada burger, ada udang, kita bersungguh-sungguh. Teringat saya ada satu hadis ni katanya berbunyi Al-Quran itu adalah seolah-olah tu macam jamuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hadaplah kepadanya, bacalah dengan sedaya upaya kamu. Jadi baca, banyakkan baca. Ini kita punya satu baca Ustaz Fatah, satu huruf macam baca Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim kan? 1 10. Alif 10, Lam 10, Mim 10. Itu belum start Bismillah. Bismillah sebahagian daripada ayat Al-Quran. Nabi Sulaiman yang mulakan perkataan Bismillah, dia tulis surat pada Queen Al-Balqis. Balqis. Apa kata dia, lupa dah aku. Allahu Akbar. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu main teka-teki dengan anak. Tanya anak. Oi anak. Oi mak. Siapakah orang yang pertama mula-mula baca bismillah? Nabi Sulaiman. Itu awak sebut bismillah saja tu dah ada pahala. Belum lagi awak baca Alif Lam Mim, suratul Fatihah. Kadang-kadang surah Qul Huwallah bagi makcik-makcik yang tak tahu baca lagi, mungkin budak-budak muda. Jangan putus asa. Tak tahu baca lain-lain. Al-Fatihah masih boleh baca. Qul Huwallah masih boleh baca. Itu semua besar pahalanya. Awak cuba Google. Orang baca Qul Huwallah, apa pahala dia dapat? Awak tak tahu baca Quran bulan puasa. Jangan give up. Don't give up. Don't give up. Jangan give up. Baca Qul Huwallah. Jangan baca. Ustaz adik kata baca Qul Huwallah. Qul Huwallah. Qul Huwallah. Qul Huwallah. Nampaknya salah lah. Gila. Qul Huwallah baca full. Qul Huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surah Al-Zalzalah, Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Itu semua ada pahala. Banyak. Ada bilang separuh kelebihan. Baca saja. Belum lagi awak menjiwai, memahami ayat-ayat Allah. Jadikan diri kita ni sentiasa dipayungi. Bukan dipayungi oleh payung, terjun payung hujan gitu. Bukan. Dengan kalimah-kalimah Allah. Semoga bila kita selalu cakap, sebut nama Allah, ending La ilaha illallah. Dengan kalam Allah juga. Sekian, terima kasih. Dia kalau ada mencela kan. Mencela ya bukan? Mencela apa-apalah. Tak kisahlah. Okey, silakan. Jadi kita pick up daripada tadi Ustaz Adik pasal untuk nak orang membaca Al-Quran, pahalanya dan sebagainya. Jadi macam mana ni nak memupuk semangat mereka dan juga minat mereka terhadap Al-Quran, bagi orang yang baru nak berjinak belajar Al-Quran. Macam kita nak motivate orang macam mana tu? Pertama sekali saya nasihatkan semua, kalau memang tak tahu baca Quran, pergi kelas. Itu nombor satu. Tak ada cara lain. Tak ada boleh awak keluar daripada perut ibu, Bismillahirrahmanirrahim boleh baca automatik, tak ada. Mesti pergi kelas. Okey, Ustaz Fatah boleh adakan kelas. Mungkin minta ni tanya pihak penganjur apa nombor telefon Ustaz Fatah nak belajar Quran Ustaz Fatah boleh. Saya tak boleh. Bahaya awak belajar dengan saya garang. Tak dapat. Tolak tekak tu. Okey. Jadi pergi belajar, jangan takut pergi belajar. Kat sini sana sini banyak, masjid Siglap ada, masjid Gufran ada, masjid segala macam buat. Pergi. Dan yang kedua, macam saya cakap tadi, jangan sesekali putus asa. Tak tahu baca apa yang awak tahu. Awak tak tahu baca, awak baca Qul Huwallah, Qul Huwallah, Qul Huwallah sampai habis. Baca full surah. Itu semua pahalanya dah besar. 1 huruf 10. Niat baca Al-Quran. Awak baca, tapi Ustaz saya baca tergagap. Itu semua ada pahala. Mungkin pahalanya double. Kerana awak mengalami kesukaran untuk nak membaca. Cuma awak perlu rasa malulah pada diri awak. Takkan sampai mati awak tak tahu baca Quran. Kesian. Itu yang saya tak mahu. Dan bagi orang yang suka pula baca, bagus baca dengan tajwid. Alhamdulillah, itu best.
Tapi the best, super best, apa dia? Tolong tengok makna. Saya bukan cakap apa. Banyak orang mengaji Al-Quran tapi mulut masih jahat. Padahal dalam Quran disebut Allah haramkan kita ada ayat Quran sebut mulut ni tak boleh bercakap, tak boleh, bukan tak boleh bercakap apa, bercakap boleh. Mulut tu tak boleh digunakan untuk mengumpat. Berapa ramai kita membaca Al-Quran tapi tidak menjiwa, mewatakkan Al-Quran dalam hidup kita tu tak ada. Sebab itu Aisyah bilang Rasulullah ni diri dia tu, peribadi dia, diri dia ni berjalan sana sini, perbuatan dia Quran yang berjalan. Istilah saya lah. Itu dia. Tolong tengok makna. Bertahun hidup sampai 60 tahun, 90 tahun. Al-Fatihah. Apa makna pakcik? Pakcik tak tahu. Pakcik tahu tahu baca tajwid aja. Rugi. Awak tidak menjiwai. Awak kalau betul-betul awak sembahyang, awak menghayati surah Al-Fatihah itu, cukup memberi kesan. Tengok awak baca begini, Allahu Akbar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita tahu yang kita tuju ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita minta pertolongan dengan Allah. Jadi tak perlulah gantung tasbih, gantung daun bidara, rendam, garam, renjis segala. Jadi ada, bukan saya itu akan ada episod selanjutnya. Tapi saya nak cakap dengan awak ni, buktikan Al-Quran tu kalamullah. Ihdinas siratal mustaqim. Hari-hari kita pergi kerja hati tak tenang, tengok sana tak tenang, tengok sini tak tenang, buat maksiat segala dengan mata, dengan telinga, tapi tak putus asa. Allah ajar kita, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan aku jalan yang lurus. Lepas tu kita sambung ayat tu. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Allah dah kasih soalan, Allah juga beri jawapan. Itu ayat dia. Siratal ladzi, jalan-jalan orang yang Allah beri petunjuk. Siapa dia? Para nabi, orang-orang yang benar, wali-wali Allah, orang-orang soleh, orang-orang yang bertakwa. Inilah jalan yang benar. Tengok Allah dah bilang dalam Quran. Ini kita semayang, mulut lancang. Kita semayang, kita hina orang. Kita baca Quran, tapi kita show off. Bertahun tak faham makna Al-Quran. Habis, message dari Allah tu tak dapat. Pun menyesal. Jadi, baca, tajwid, faham, beramal. InsyaAllah, ngetop. Okey ya. Jadi pendek kata apa yang Ustaz Adik cakap tu, selain belajar Al-Quran tu, kita menghidupkan juga Al-Quran dengan dari segi akhlak, dengan watak Ya, kita. bawa watak Quran tu. Bawa jangan setakat baca lah, kita fahami dan kita bawa dalam hidup kita. Jadi kalau Ustaz Fatah juga, apa nasihat untuk orang-orang yang baru nak belajar Al-Quran ni? Kalau untuk orang yang baru nak belajar Al-Quran, yang pertama sekali, tidak kira sama ada orang tu tahu, kenal huruf ataupun tidak. Yang penting, yang paling utama sekali, daripada dalam. Maknanya dia nak kena set objektif dia dengan betul. Niat dia, nawaitu. Kerana innamal a'malu binniyat. Sebab kalau kita tidak niat, maka kita tidak akan ikuti dengan perbuatan itu. Tapi kalau kita ada niat je kita dah dapat pahala. Kerana satu perkara yang kita niat, perkara yang baik, kita dapat pahala. Apatah lagi kalau kita ikuti dengan perbuatannya. Maka pahalanya lagi besar. Jadi perlu ada niat, perlu ada semangat. Sebab apa saya katakan semangat? Al-Quran ni dia macam novel. Novel 300 page, 400 page, 500 page. Kadang-kadang orang baca tak habis-habis. Bila kena yang menarik baru akan habis. Tapi Al-Quran ni selalu memang orang baca takkan habis. Sebab mereka tak faham. Jadi baca kemudian okey sudah stop. Kadang-kadang baca satu surah setahun. Tak habis lagi tu. Padahal kita tahu dalam Al-Quran ada 114 surah. Terlalu banyak. Jadi 600 lebih muka surat tu, kalau kita tak betul-betul mendalami, kita akan rasa bosan. Sebab kita tak dapat nak menjiwai Al-Quran. Ruh Al-Quran tu sendiri kita tak dapat. Jadi nak kena timbulkan niat dulu, semangat nak kena betulkan, kerana Al-Quran ni dia adalah mukjizat. Mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkara ni memang sangat besar. Jadi kita kalau kita dah letakkan niat kita betul, semangat kita dengan betul, kalau siapa yang belum kenal huruf dulu. Pasal kalau tak kenal huruf, bunyi dia kadang-kadang lain. Alif. Kalau kena orang Melayu, alif. Itu yang orang nama alif. Jadi nak kena sebut dengan betul. Jadi kalau salah sebut, bunyinya lain. Contoh dalam Al-Quran disebut qalb. Qalbun tu bermaksud hati.
Tapi kalau kita salah sebut, kita baca kalbun, Anjing. dia ni anjing. Lagi. Sekali aja tak boleh belajar banyak. Nanti kita repeat, kita buat slow motion sikit. Tengok tak boleh sebarang Ustaz betul. patah. Anjing menganjing orang Jadi, Mengajar orang. Kira okey kenal huruf jugalah. dulu. Okey. Nak kena kenal huruf. Kemudian selepas dah kenal huruf, bila dah boleh baca dengan tajwid dan sebagainya, the next step yang kita kena pergi, mendalami bahasa Arab. Sebab kita lihat Al-Quran ni bahasa Arab. Dan juga Lughatul Arabiyyah, Lughatul Jannah. Bahasa Arab ni adalah bahasa syurga. Jadi kita kena mendalami bahasa Arab. Sebab kadang-kadang kita lihat maknanya sama. Dalam bahasa Melayu kita sebut duduk. Duduk maknanya kita tahu duduk. Tapi bahasa Arab dia ada spesifik. Qa'ada, jalasa, lain. Qa'ada tu bermaksud duduk di atas bangku. Jalasa bermaksud duduk secara umum. Jadi dia ada spesifik dalam bahasa Arab. Jadi bila kita dah mendalami bahasa Arab, bila kita baca kenapa iyyaka na'budu, kenapa tak kepada Allah sahaja kita minta kita menyembah ataupun kita berserah diri. Tapi kenapa digunakan iyyaka? Maknanya sangat mendalam, dia sangat halus kerana kita kena sentiasa menjadi hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu sebab kita kena mendalami, bukan sahaja mengkaji maknanya tapi juga mempelajari bahasa Arab. Jadi bila kita mempelajari bahasa Arab, kita faham maknanya, bila kita lihat ayat itu kita tahu kenapa. Sebab dalam bahasa Arab ni dia sangat luas. Dia ada ilmu balaghah. Ilmu balaghah ni kira ilmu kiasan. Seperti orang kata Quran buruk. Apa maknanya Ustaz Adik? Kalau peribahasanya Quran buruk? Maksudnya tak boleh nak dibuang Bukan. Pandai. Ayah apa Quran buruk? Ya Allah Tuhanku. Dia apa peribahasa? Peribahasa. Maksud Quran buruk tu adalah orang yang lama. Old timer. Otai lah, otai. Otai. Ya Allah. Jadi dia ada maksud-maksud begitu. Dia ada maksud-maksud di sebalik itu. Kadang-kadang dalam Al-Quran juga dia gunakan istilah balaghah. Dan juga kita kalau tengok Al-Quran ni, pernah pada zaman Rasulullah ada seorang, bukan kata sahabat lah, seorang ni yang memusuhi Rasulullah, dia cuba reka Al-Quran sendiri daripada surah Al-Fil. Dia cuba. Tapi bila baca memang kita tahu, ni baca memang tak sedap. Maknanya dia bukan kata-kata daripada Allah. Jadi memang Al-Quran itu dia terpelihara sehinggalah hari akhirat nanti, hari-hari kiamat. Jadi itulah, jadi kena mendalami Al-Quran, kena mempelajari bahasa Arab. Nampak betapanya penting untuk kita mengenal dan membaca Al-Quran ni. Kita jangan anggap dia sebagai satu buku saja. Dia lebih pada buku dia bermacam-macam dari segi mujizatnya, dari segi kelebihan dia, pahalanya. Jadi secara keseluruhannya kita belajar Al-Quran, bagi mereka belum belajar, berjinak-jinak dengan Al-Quran. Bagi mereka yang sudah belajar, seperti apa Ustaz Ali cakap, kita hidupkan Al-Quran melalui akhlak dan watak-watak kita. Betul Ustaz? Betul. Jadi berbual, masa pun dah nak habis. Betul. Lama juga, dah 30 minit gitu ada. Jadi saya mengharap episod malam ini mengenai Al-Quran dapat memupuk minat dan semangat anda untuk lebih mendalami ilmu Al-Quran lah. Jangan putus asa. Yang baru nak belajar tu jangan putus asa. Pergi, tapi penting juga nak kena cari guru nak berilmu kena ambil guru jangan sebarang-sebarang jumpa ustaz belajar ngaji nanti macam Ustaz Fatah cakap sebutan Jangan salah sebut. Peleng mulut ni kan. Jadi kalau siapa berminat nak belajar, bolehlah jumpa ustaz kita berdua ni. Ni bukan calang-calang lagi, dia ni mahir dalam Minta maaf lah sikit aja dia ni memang rendah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Marah riak berdosa, pakaian Allah jangan dicuri. Dengar tu. Dalam ya. Dalam. Okeylah, jadi kita akan bertemu lagi dalam episod seterusnya, di mana episod seterusnya kita akan sudah masuk di malam Lailatul Qadar 10 malam terakhir. Diam tak diam dah nak habis bulan puasa dah nak masuk sepertiga bulan Ramadan. Jadi kita jumpa lagi minggu hadapan. Teruskan like dan share, komen juga kalau anda ada nasihat-nasihat untuk mereka yang ingin belajar Al-Quran. Komen, like and share. Like and share. Ini macam hitam like and share. Tak ada. Kita tak letak. Okey, jadi kita jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Ayu dan Ramdan, go. Take away. Wow. Kan deep tak? Wow. Deep sangat. Banyak benda sebenarnya Tok Dan ni tak tahu dah berumur-umur gini baru tahu dia punya peristiwa
nuzul Al-Quran. Yeah. Ha. Like did she even know how Al-Quran turun ke bumi? Ya, dia pasal daripada saya tak tahulah dia punya exact words kan, pasal ini dalam sangat kan. Tapi di-download kan daripada atas langit tu kan, the first word tu Iqra. Wow. Jadi dia punya first sentence tu jatuh daripada malam tu. Jadi itulah hari pertama kan Al-Quran was downloaded on the earth kan. Yeah. Very interesting. Saya I pun really tak didn't tahu. know but tak Ya. tahu Tapi langsung. kan dia bukan download lah macam download There's kat a app word There's lah. a word lah Kan? kan. Orang use tadi. Tapi Joy tak wow, pick up. interesting. Pasal apa kita pun tak tahu history behind the Al-Quran. Yeah. Tapi Ayu suka apa pasal Al-Quran? For me, dalam Al-Quran tu ada banyak stories. The stories that we don't know. Then when we read the Quran kita macam, wow. Or when when you are upset, you can actually get something in the Al-Quran. Yeah, every ayat has got its own meaning. And then dia membawa keterangan. Itulah dia Yeah. macam apa Ustaz dia cakap, untuk membinakan semangat kita kan. Yeah. Untuk carilah cerita-cerita yang kira best-best yang boleh relatable lah dekat for yourself Kalau macam sedih ada ayat dia. Yeah, correct. Ada cerita tentang sejarah-sejarah Nabi. Quran ni actually untuk bagi tok lah best tau. Pasal apa? Dia complete. Dia complete. Jadi apa yang masalah kita ada, Semua kat dalam. solusi dekat dalam. Semua kat dalam. Solution dekat dalam. Yes. Jadi kalau macam mana tu nak habiskan Quran tak? Kalau kita test sikit lah Nek Yu, macam mana nak habiskan Al-Quran dalam bulan Ramadan? Kita kena baca at least 20 pages 20 per day. page per day. Yes. Okay, so how to divide that is setiap fardu we baca 4 pages. 4 page Yes. dalam solat So we got 5, fardu. right? So 4 about 20 pages. By the end of Ramadan, you will khatam. Wow, nenek speaking English. Well, I'm born and Rambut putih, nak juga try. kulit Melayu, berbual je lah Melayu. Macam gitulah tuan-tuan dan puan-puan. Kalau saya tak pernah cuba sebenarnya. Saya mungkin pasal dia dah masuk 3 minggu kan. Mungkin saya insyaAllah kalau ada kesempatan next year, InsyaAllah. kita try. Tapi tak payah nak tunggu next year pun actually. Bila-bila boleh. Bila-bila pun nak Tak habis payah Quran. Ramadan. Jadi kalau nak habis Quran, itulah formula dia yang Ustaz Adik The dah kasi easiest, correct. Tapi yang seram dia kan, bila tadi ni Ustaz berkata yang Al-Quran ni boleh membawa syafaat dekat diri kita, tapi Al-Quran juga boleh melaknatkan kita di akhirat nanti. Itu saya macam, oi. Yeah, like for example, I beli Al-Quran ni cantiknya, dia warna pink. Tapi tak baca. Betul? Dia kat situ je buat tangkap abuk. Betul. Collect abuk. Dah boleh betul. Tunjuk collection abuk. Jadi macam kebanyakan kadang-kadang kita saya pernah nampak wedding ada yang macam dia memberikan hadiah Quran lah. Jadi bagus, alhamdulillah dia alhamdulillah kena hadiahkan Al-Quran tu, tapi janganlah lepas tu kita letak Al-Quran Tak tu ke dekat tepi. tepi atas, kita bacalah kan. Baca. Pasal nanti Yes. takutlah, saya pun takut nanti tengok kat Al-Quran tu, masuk bilik tengok Al-Quran tapi tak baca, nanti dah kira nanti dia ni tak baca ni. Orang tu macam aku tunggu kau baca aku, kau tak baca aku. Tapi kalau boleh kita naklah syafaat Al-Quran Yes, correct. Jadi InsyaAllah. itulah tentang hal ehwal kalau kalian semua tak tahu pasal nuzul Al-Quran. Jadi kita dah nak sampai raya tahun ni. Next week punya episod ni pun mungkin pasal raya kot, saya tak tahu kan. Mesti pasal raya ke tak tahu. Jadi You have to stay tuned. next week pasal ni Lailatul Qadar. Oh, yeah, Dah that's nak the masuk last week of correct. 10 hari ni Lailatul Qadar ni. yeah. Nanti kita nantikan di episod Lailatul Qadar kita. Ustaz nak merungkaikan. I suka lah word merungkai kan. I pun suka lah. Jadi sebelum kita tamatkanlah kita punya video ni, kita pun nak berterima kasih kepada Sponsor kita, Firdaus lupa. Zack. Firdaus Definitely, Zack. thank you. Carilah dia, nak beli rumah, cari Firdaus Zack. nak beli nak cari rumah, nak beli rumah resale ke, Firdaus Zack. apa pasal rumah semua carilah
Firdaus. Facebook dia, PM dia, DM dia, semua. Okay? Okay, assalamualaikum. Assalamualaikum.